Azan masjid timbalannya tuan-tuan imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin, ayahanda yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji-puji dan syukur setinggi dan sebanyak-banyaknya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur, diberi peluang, kesempatan berkumpul dan bertemu dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah, dalam majlis ilmu yang kita maklum satu taman daripada taman-taman syurga, dan keberadaan pada bulan Ramadan Al-Mubarak dan penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Begitu banyak kurniaan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita saat dan waktu ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu tanda bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang redha pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bila mana kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan, keberadaan kita di saat dan waktu ini merupakan satu tanda bahawa doa kita telah mustajab, diterima oleh Allah, dipilih untuk masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam masa yang sama kita mendengar berapa ramai mereka-mereka yang kita kenal tidak dapat bersama dengan kita lagi tahun ini, telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti keberadaan kita merupakan satu pilihan yang begitu besar, nikmat yang tidak terhitung, menuntut untuk kita bersyukur kepada. Menyebut tentang pilihan, saya selalu membayangkan dalam ramai-ramai kita, sebagai contoh dalam masjid waktu ini, katalah lepas solat datang 6 biji kereta besar-besar. Mereka adalah wakil-wakil istana sebagai contoh, dan mereka berkata, kami akan pilih beberapa orang sahaja di kalangan jemaah pada hari ini untuk iftar bersama raja ataupun sultan. Jadi pilihan itu bila mana mereka memilih, saya nak yang ini, yang pakai baju begini, sebelah dia tak nak yang duduk belakang. Sebagai contoh, dia pilih beberapa orang. Dan begitulah sebenarnya pilihan bila mana kita memikirkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan, menjadikan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dalam banyak-banyak makhluk, manusia merupakan sebaik-baik makhluk. Walaqad karramna bani Adam, sungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam. Dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya kami telah jadikan manusia pada sebaik-baik ciptaan. Dalam banyak-banyak makhluk dipilih kita menjadi manusia, ciptaan yang terbaik. Bahkan di kalangan manusia itu Allah pilih lagi al-anbiya wal mursalun, para nabi dan para rasul. Dipilih juga 25 nabi yang wajib kita ketahui.
diletakkan nama-nama mereka dalam Al-Quran, dan di kalangan 25 Nabi dan Rasul itu dipilih 5 yang diangkat sebagai ulul azmi minar rusul, Rasul-Rasul ulul azmi, iaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda digelar sebagai Al-Mustafa. Baginda Nabi digelar sebagai Al-Mustafa, yang membawa maksud the chosen one, yang terpilih. Dan umat Muhammad, iaitu kita, adalah umat yang terpilih. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Lalu dipilih lagi untuk masuk dan menempuh bulan Ramadan. Dan kita tahu Allah pilih lagi di kalangan umat Islam yang menempuh Ramadan, dipilih untuk Allah berikan taufik dan hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah pilih kami untuk masuk ke bulan Ramadan, pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang diberi taufik untuk menempuh Ramadan sebaik dan semaksimal mungkin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga di akhirat nanti, kita sedia maklum bahawa syurga Allah itu mempunyai tingkatan dia. Dalam hadis yang masyhur yang menceritakan tentang orang yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah, orang yang terakhir, bila mana Nabi menyebut apabila telah selesai segala urusan hamba-hambanya yang dah masuk syurga dan masuk syurga, dah masuk syurga, yang kekal dalam neraka telah pun kekal di dalam neraka, maka dikeluarkan hamba yang terakhir daripada neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dikeluarkan hamba ini dalam keadaan dia masih menghadap, wajahnya masih menghadap ke arah neraka. Lalu hamba ini berkata, faqad qashabani rihuha, bau busuk neraka itu masih kuat menusuk hidung. Bahang-bahang api neraka itu seolah-olah masih lagi terasa begitu kuat. Lalu hamba ini berkata, ay Rabb, wahai Tuhan, kalau Engkau palingkan aku daripada neraka, aku tak akan minta lagi apa-apa permintaan selepas itu. Aku cuma nak satu aja, dipalingkan aku daripada neraka. Dah tak tahan dengan bau dia, dah tak tahan dengan bahang panas dia. Kalau Kau perkenankan, aku tak akan minta lagi permintaan yang lain, kata hamba. Allah berfirman, boleh jadi kalau aku perkenankan, kau akan minta yang lain. Hamba ini menjawab, bi'azzatik wa jalalik, dengan kemuliaan, kemegahanmu, itu sahajalah permintaan aku, dan aku tak akan minta apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dengan hamba ini. Diambil perjanjian untuk tidak meminta lagi apa-apa permintaan selepas itu. Dan hamba ni setuju mengambil perjanjian dengan Allah agar tidak meminta lagi permintaan seandainya diperkenankan permintaan. Lalu permintaannya itu diperkenankan, dipalingkan dia daripada neraka, maka hamba ni pun lega. Dah tak rasa dah bahang panas itu, dah tak bau lagi bau-bau busuk neraka. Tetapi dia lihat nur jauh di sana, dia melihat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hamba ni termenung. Nabi kata, fasakata ma sya'allahu an yaskut. Termenung panjang dia. Pasal tadi dah janji tak nak minta, tapi nampak jauh sana syurga. Kita tahu syurga ni dia punya bau boleh dicium 500 tahun perjalanan.
Akhirnya hamba ni bersuara juga. Dia kata, "Ay Rabb, wahai Tuhan, aku ada satu permintaan. Kali ni yang last. Kalau diperkenankan, aku tak akan minta lagi." Allah berfirman, tadi dah janji kan, tak nak minta. Kata dia, inilah yang terakhir. Kalau kau kurniakan, aku tak akan minta lagi. Aku cuma mahu engkau dekatkan aku dengan syurga. Ini jauh sangat, nampak cantik. Boleh tak kau dekatkan sikit? Itu aja. Seandainya diperkenankan, aku takkan minta lagi. Lalu Allah mengambil perjanjian dengan hamba ini, buat janji lagi sekali untuk tidak meminta apa lagi selepas itu. Lalu diperkenankan permintaan dia, dibawa dia begitu hampir dekat dengan syurga Allah. Lalu dia terus melihat keindahan, kecantikan, nikmat-nikmat, ya, sebab betul-betul depan mata dia. Lalu dia merasakan menyesal kerana dah berjanji untuk tidak meminta apa lagi. Lalu dia termenung panjang lagi sekali, tengok syurga lagi ya, depan mata. Akhirnya dia berkata, wahai Tuhan, aku ada satu lagi permintaan, ya. Kalau kau kurniakan permintaan ni, aku takkan minta dah. Allah berfirman, wahai hak ya ibn Adam. Apa ni anak Adam? Tadi kau dah janji. Hamba ni kata, kali ni last lah. Kalau kau kurniakan, aku tak minta lagi. Permintaan dia untuk dimasukkan ke dalam syurga, ya. Dan akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Lalu dia terus meminta apa yang dia nak. Dikatakan kepadanya, tamanna ya, wahai hamba, minta. Dan dia minta semua yang dia nak. Setiap permintaannya itu diperkenankan. Sampailah dah tak ada apa lagi dia nak minta. Lalu dia diajarkan pula untuk meminta. Dia diajarkan pula, benda ni pun ada, yang ini pun ada. Lalu semua yang diajarkan kepadanya itu dia minta juga. Oi, kalau ada nak jugalah. Sampailah dia kata, aku dah redha, radit. Dia kata, aku cukup dah, aku redha. Allah berfirman, semua yang kau dapat ini aku gandakan lagi sekali. Kemudian aku gandakan lagi sekali. Kemudian aku gandakan lagi sekali. Kemudian aku gandakan lagi sekali. Hamba ni kata, cukup. Allah berfirman, engkau akan dapat 10 kali ganda semua ini. Hamba ini akhirnya mengatakan satu kata-katanya yang masyhur. Dia kata, pada hari ini aku diberikan kurniaan yang Tuhan tidak pernah beri pada mana-mana hamba-Nya yang lain. Kata, hari ini aku dapat, tak ada orang, tak ada siapa-siapa pernah dapat macam aku dapat. Sedangkan dia lupa, ya, siapa hamba ini sebenarnya? Dia merupakan orang terakhir masuk syurga. Boleh jadi syurganya itu syurga yang paling bawah. Kalau itu kurniaan yang Allah beri kepada hamba ini, bagaimana syurga yang di atas? Bagaimana dengan Firdaus Al-A'la, berjiran dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Bahkan bumbung syurga Firdaus itu Arsyur Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sebenarnya yang kita nak cerita, yang kita nak sebut ialah sebagaimana syurga itu mempunyai kedudukan dan tingkatan dia, begitulah setiap daripada kita mempunyai kedudukan dan tingkatan ketika di dunia lagi. Dan begitulah sebenarnya setiap daripada kita yang menempuh Ramadan. Bukan semua orang masuk Ramadan dengan level yang sama. Dan 6 hari, hari ke-6 nak masuk malam yang ke-7, bukan semua orang berada pada level yang sama, mengikut kepada mujahadah, kesungguhan
keikhlasan seseorang itu menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirnya, perlombaan kita adalah perlombaan hati. Siapa yang benar-benar ikhlas, bermujahadah, menempuh Ramadan, memaksimalkan peluang yang ada pada bulan Ramadan, dia akan mendahului meninggalkan orang lain. Jauh dia tinggalkan orang lain menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita meletakkan terus setting dan azam yang besar untuk menempuh Ramadan kali ini dengan baik dan mengambil sebesar mungkin peluang dan ruang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jadi itu tazkirah ringkas, ya, sebelum kita menunaikan salat Jumaat dan khutbah. Sampai situ dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelemahan kekurangan diri saya sendiri, aqulu ma sami'tum. Kita dengar pengumuman daripada wakil ataupun wakil masjid, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.